Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Wali walidina ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua ya Allah. Kama rabbawna sighara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil islam wal iman. Pertama kali sama-samalah kita mengucap syukur kehadrat ilahi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala bagi panjang lagi umur kita, boleh kita sama-sama lagi dalam majlis ilmi tentang Siratun Nabawiyah. Sama-sama kita ikuti kisah dan juga sejarah berkaitan dengan para Nabi dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita sambung lagi lah hari ini dalam tajuk kita ni, iaitu kita sambung dalam kisah Nabi. Iaitu kita sudah tamat selesai baru ni tu sakut paut dengan kisah Nabi Adam AS. Dan kita reki sikit dengan Nabi Syis, iaitu anak Nabi Adam, iaitu anak wasu Nabi Adam, yang sambung tanggungjawab daripada ayahandanya. Nah, Alhamdulillah. Di hari ini kita sambung lagi dalam kisah kita ni Nabi Idris AS. Nah, Nabi Idris AS. Jadi sebenarnya Nabi Idris ni, satu kisah juga yang kita boleh dengar sejarah-sejarah. Kerana berkaitan dengan umat Nabi Idris ni, kebanyakan tu dia sembah berhala lah. Macam mana gambar belakang ni kita bubuh berhala ni dah. Gambar berhala tu gambar duk reka dengan kisah, reka dengan piramid. Jadi yo reka benar lah. Kalau sebut kata Nabi Idris saat ni, dia reka dengan penyembah berhala. Sebab umat Nabi Idris saat ni tu, memanglah dia sentiasa ikuti sama-sama dia sentiasa. Macam mana umat Nabi Idris saat ni tu sentiasa yang tak terima dakwah-dakwah Islam, tak terima dakwah-dakwah untuk terima agama. Lalu itulah dia sentiasa duk sembah berhala. Jadi Alhamdulillah, dalam kisah Nabi saat ni tu lebih kuranglah kita boleh ikuti sama-sama. Mudah-mudahan kita boleh dapat maklumat yang gitu banyak sekali. Ini kalau kita tengok dalam surah Maryam, suratul Maryam ayat yang ke-50 ni, Allah Subhanahu wa taala ada jelas bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya.
Jadi dua ayat ni Tuhan wi penerangnya tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris ni sebenarnya bukan Idris nama dia. Nama dia nama lain. Nama dia nama lain. Tapi oleh kerana Nabi Idris ni salah satu daripada Nabi yang sentiasa mempelajari ilmu. Sentiasa baca, belajar ilmu-ilmu melalui kitab-kitab yang turun kepada Nabi Adam, turun kepada Nabi Syis. Tu sebab itulah ditukar nama jadi nama Idris. Kerana Idris ni orang yang suka mengaji, suka tadarruh, suka baca. Tu gelar sebab nama dia. Alhamdulillah. Jadi dalam Quran Tuhan sebut tadi dalam surah Maryam, wadhkur fil kitab Idris, dan ceritakanlah wahai Muhammad. Tuhan royak pada Nabi kita, wahai Muhammad, mu ceritakanlah kisah dia. Kisah Idris, kisah Nabi Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan juga seorang nabi. Tu dalam Quran. Sebab itulah nabi dan juga rasul hak 25 tu, hak kita ambil 25 rasul saat ni tu, nabi dan juga rasul yang telah disebut-sebutkan dalam Quran. Sebenarnya nabi dan rasul ni banyak ke? Nabi dan rasul saat ni selaksa 24,000 orang. Kalau nak bilang secara detail semuanya, selaksa 24,000 orang. 124,000 orang. Bandar nabi dan rasulnya. Lepas tu hak jadi nabi, hak jadi rasul 313 orang. Nabi tugas dia tu, dia beramal untuk diri dia. Dia beribadah, dia beramal untuk diri dia. Ada perasul saat ni tu, dia beramal diri dia, dia kena nyapa ke orang, tu rasul. Tu dah makna dia. Sebab itulah nabi dan rasul ni seraksa 240,000, seraksa 240,000. Lepas tu turun mari, hak jadi rasulnya 313 orang yang wajib kita kena ketahui, wajib kita kena tahu. Kita orang awal, kita orang Islam ni wajib kita kena tahu 25 orang nabi dan rasul. Siapa dia kata? Kita mula dah baru Nabi Adam. Tu tamanya. Dia panggil apa? Tok kita, Nabi Adam alaihi salam. Turun mari Nabi Idris alaihi salam yang kita akan bincang hari ni, kisah-kisah dia. Yang ketiga Nabi Nuh alaihi salam. Nuh kita tahu kan Nabi Nuh. Yang keempat Nabi Hud alaihi salam, yang kelima Nabi Saleh. Semua ni ada sejarah. Nanti dalam rancangan kita ni kita tapak habis. Tajuk-tajuk kisah-kisah sejarah Nabi ni. Lepas Nabi Saleh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam. Mari Nabi Lut alaihi salam. Kaum Lut tu kita dengar. Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Yaqub ni lah Bani Israel. Duk berlaku di Gaza sekarang lah. Tu Nabi Yaqub. Mari Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Syu'ib, Nabi Musa. Mari kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa. Lepas tu Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu 25 nabi yang wajib kita kena mengetahui. Sebab itulah kita ni kalau kita dengar, sentiasa dengar kisah Nabi, dengan jarah Nabi tu tujuan yang boleh kita cinta dan juga kita kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nabi-nabi di kalangan nabi dan juga rasul hak 25 orang. Hari ni kita bincang sakut paut dengan Nabi Idris alaihi salam. Kalau Nabi Idris saat ni tu, nabi yang duk di dalam keturunan tu sesudah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam mati Nabi Adam, anak Nabi Adam daripada Qabil dan juga Habil mari 40 orang, 41 orang sekali akhir dengan Nabi Sis. Nabi Sis tu jadi nabi sajalah, tak ada masuk jadi rasul dak lah. Tu Nabi Sis. Sis tulis dengan shin, ya, lepas tu tha. Sis. Tu Nabi Sis. Jadi Nabi Idris ni adalah jatuh kepada cucik.
Nah, jatuh kepada cucik Nabi Syis, jatuh cocok Nabi Adam. Nah, jadi keturunan yang kelima dah lah. Makna kata Nabi Adam meninggal dunia. Nah, jadi daripada putera Nabi Idris saat ni. Nah, Nabi Idris anak kepada Yarud. Nabi Idris anak kepada Yarud. Yarud pula anak Mahlil. Mahlil pula anak Qawin. Nah, Qawin pula anak Anush, dan Anush tu anak Syis. Tu jadi nak ayat tu. Nah, Nabi Adam beranak semua 41 orang. Setengah dalam kitab sirah kata 41 orang Nabi Adam boleh anak. Tapi anak wasul sekali adalah Syis alaihi salam. Nabi Syis. Anak wasul sekali Nabi Syis. Akhir sekali katuk riwayat. Maka Syih ni lah yang terima riwayat, yang terima dakwah, terima tugas ayah dia Nabi Adam AS. Maka Syih lah yang dakwah agama Islam. Nah, apabila Nabi Syih meninggal dunia, nah, Nabi Syih pun boleh anak dia. Anak nama apa? Anak Syih saat ni. Anak Syih nama Anush. Nah, nama Anush. Tak ada ganti lagi. Anush. Lepas pada Anush, tumbuh pula nama Qawin. Nah, lepas pada Qawin, nah, jadi Syih ni anak Nabi Adam. Nah, lepas tu Anush, cucu Nabi Adam. Nah, lepas tu Qawin, cucik Nabi Adam. Lepas tu Mahlil, nah, cucik, lepas tu cocok Nabi Adam. Lepas tu Yarud, nah, cacak Nabi Adam. Yang kelima dah keturunan. Maka daripada Yarud tu lah, Yarud ni beranak tu baik Nabi Idris alaihi salam. Tu keturunan dia. Keturunan. Kalau kita dengar, kita boleh tahulah jarah ni. Kerana keturunan ni, nah, jari-jari mana orang nak royak ni. Kita pun kena duk baca kitab. Nak mula marah tak jadi nak mula. Ngajar tak ada siapa. Kena murajaah dulu. Bukan kata mari nak baca, kita dengar. Mari ingat tak tahu penama tak boleh. Kita tu tengok rojok ke dalam kitab-kitab, ambil ayat-ayat Quran macam mana Tuhan royak saat ni. Jadi kita kena percayalah. Nabi Idris ni adalah salah satu daripada Nabi dan juga Rasul. Nah, dalam golongan 25 Nabi dan juga Rasul. Semacam mana Tuhan ayat, wazkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Tuhan ayat dalam Quran. Tuhan takkid dalam Quran, wahai Muhammad, mu ceritakanlah kisah Nabi Nuh ni, kisah Nabi Idris ni. Kerana Nabi Idris ni adalah orang yang benar-benar jadi Nabi. Nah, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatkan ke martabat yang tinggi. Tuhan tu akak martabat Nabi Idris ni ke martabat yang paling tinggi. Hingga sampai Nabi Idris ni boleh pergi tengok syurga, boleh pergi tengok neraka. Tu kisah dia lagi kita sebutlah di antaranya. Alhamdulillah. Oleh kerana pentingnya Siratun Nabawiyah, pentingnya kisah Nabi ni, kita boleh main kecek. Kerana asal nama Nabi Idris alaihi salam adalah nama Akhnuk. Nah, nama Akhnuk ataupun Henuk. Dua nama. Akhnuk asal dia. Nah, sebab apa? Sebab dia saat ni tu nama asal Akhnuk, tapi pemberian nama Idris dipanggil kerana dia tu banyak mempelajari kitab-kitab dan juga musahah-musahah Nabi Adam AS, dan juga baca banyak kitab-kitab Nabi Syis AS. Kerana dia tu murajaah. Nabi Idris saat ni tu, dia sangat rajin, sangat suka baca kitab, sangat murajaah kitab-kitab yang Tuhan hantar mari, tak kira lah hantar pada Nabi Adam, hantar pada Nabi Syis. Maka semua kitab saat ni tu Nabi Idris yang murajaah, yang baca untuk nak ambil maklumat-maklumat untuk nak sebar kepada umat-umat supaya umat ni masuk agama Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah di antara kata Idris tu, makna gapo Idris. Nah, Idris ni makna bahasa Arab kalau betul-betul gak dars. Nah, makna dars ni yang berarti pembelajaran. Nah, pembelajaran, orang yang suka mempelajari ilmu-ilmunya, itu makna ya Idris. Asal daripada kalimah darsun. Nah, darsun makna kata suka belajar. Nah, itulah yang mana Nabi Idris saat itu, iaitu mengajarkan
Nah, mengajarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil kitab-kitab yang Tuhan hantar mari melalui Nabi Adam atau melalui Nabi Sis, maka Nabi Idris ni lah yang sebar dalam mata pelajaran ilmu agama. Nah, alhamdulillah. Kita tengok dalam kutip dalam kitab Siratul Nabawiyah. Nah, para nabi dan juga anbiya, 25 nabi, 25 kisah nabi dan rasul. Jadi ada disebutkan. Nah, Nabi Idris ni menerima suhuf. Nabi Idris ni terima kitab semuanya sebanyak 30 suhuf. Terima kitabnya 30 suhuf, 30 buah kitab Nabi Idris. Allah Subhanahu Wa Taala turun kitab kepada Nabi Idris ni 30 buah, 30 lembaran kitab. Nah, kitab pun kitab suci. Nah, kitab yang suci turun kepada Nabi Idris alaihi salam. Yang isinya tak ada kandung buku lain dak. Nah, berupa pedoman dan juga ajaran untuk disampaikan kepada kaum dia. Ajaran dalam kitab hak mari pada Nabi Idris ni tak ada buku lain. Ajar untuk nak sembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ayat tu dalam kitab 30 buah hak Nabi Idris terima saat ni tu tak ada buku lain dak lah. Nah, ajar saat ni kitab turun mari ni untuk kepada hamba-hamba dia, umat-umat dia tu dapat memelukkan Islam dan juga dapat mengasahkan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah wa Idris Rasulullah. Kalau kalimah pada masa itulah. Nah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah malaikat Allah, dan Nabi Idris adalah pensuruh Allah. Atau di antaranya kitab yang diterima oleh Nabi Idris alaihissalam. Alhamdulillah. Ni kita mukadimah lah. Nah, kerana baru saja klik suara duk parah lagi sebenarnya ni. Suara ni kita guna banyak duk Mekah. Nah, guna suara banyak duk Mekah kerana bawa doa orang tawaf. Nah, doa orang doa belum nak tinggal klik. Tu masa dia lah tugas kita, tolong bawa doa pi. Nah, lalu tu klik mari dia mau tanya, "No, Ustaz suara ni wasa pelik-pelik ni." wasa parah-parah wasa dia lah, suara parah tak biasa je. Nah, moga mari alik jatuh ke. Wasa dia berlakon ni, kita ni tak ada teruk mana. Ada teruk kan masuk hospital wasa dia lah. Nah, Allah Taala hapus dosa lebih kurang. Nah, itu di antaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima salam dululah. Tak ada terima salam lagi. Tak ada tak tai lagi ni. Penonton kita ni. Tak ada royak dak atau nak mula malam ni ngajar. Tapi lama dah kita tinggal. Ni, tokong duk tepi kita ni ke? Ni. Tokong duk tepi kita ni. Ni tokong hok duk di Kisar ni. Nah, duk di Kisar, duk di piramid Mesir. Nah, duk di piramid Mesir. Apa ni? Hak Nabi Musa Nabi Musa kita kenal lah. Ada piramid Kisar tu. Nah, piramid neng necet sing ma sacan khong lo. Tu kalau kita tengok. Tapi kita beramal ni noyak tu kisah Nabi Idris ni tu. Umat Nabi Idris tu banyaknya yang sembah tokong. Nah, sembah tokong, sembah berhala dia panggil. Nanti kita sambung lagi kisah dia. Jadi sewaktu ketika Nabi Idris berjumpa dengan malaikat. Ada satu ketika saat ni Nabi Idris ni jumpa dengan malaikat Israel. Malaikat juru ambil nyawa. Satu ketika tu jumpa dengan malaikat Israel saat ni. Nah, maka Nabi Idris saat ni tu, nah, beliau meminta, Nabi Idris ni minta pada malaikat. Untuk apa? Untuk memperlihatkan syurga juga neraka. Jumpa dengan malaikat. Kawan ni berasa nak tengok neraka, nak tengok syurga ni. Kawan Nabi dah Nabi Idris ni tu. Kawan Nabi dah. Tapi berasa nak tengok neraka, berasa nak tengok syurga. Nah, maka malaikat pun ayatlah Israel kata, tak leh. Buku-buku nak tengok neraka syurga kena mati dulu. Gitu, kena mati dulu. Main nak pergi saja-saja tak leh, kena mati dulu. Nah, kullu nafsin za'iqatul maut. Siap benda yang nyawa, siap benda yang bernafas akan merasai mati. Lalu tu nak kita tengok syurga, nak kita tengok neraka ni, kena mati dulu. Lalu tu buat Nabi minta nak kita tengok. Setelah tu Allah Ta'ala makbul doa. Tak ada apa lah. Dia nak mati tarik nyawa dia lah. Bawa pergi dia tengok neraka, tengok syurga. Jadi Nabi Idris saat ni gilah dia pun. Masuk tengok syurga, masuk tengok neraka. Setelah melihat syurga, Nabi Idris kisah dia. Lepas dia tengok syurga saat ni,
Allah, Nabi Idris tidak ingin dah nak meninggal. Nah, tak si tinggal syurga, nak duduk sini. Masuk tengok neraka, Allah. Pergi tengok syurga, macam-macamnya senil ni dalam syurga. Nak gapo mikir mari dah bagi makan. Allah Rabbi. Makan dah sekali sedap, makan dua sedap pula. Bagi tula je. Nak ayat syurga ni tu nanti nak taruh kepada orang-orang Islam ni. Nah, Allah sebab tu suka sangat je. Habis tu orang mati syahid, yang mati di Ghazah ke apa, mati syahid tu mata tu manis, kitik air mata peluh yak ceritik, tapi muka senyum. Allah Ta'ala boleh dinding dia, boleh tengok syurga Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala nak bagi pada dia. Lalu tu lah Nabi kita tengok masuk dalam syurga ni, tak boleh tubik dah, tak boleh tinggal dah syurga ni, dan ingin nak letak di sana. Tak mau tubik dah, mau nak duduk sini dah. Nah, jadi berkat kesalehan Nabi Idris alaihissalam serta dengan kebaikan dia, saat ni Allah pun menyetujui nyawa Nabi Idris. Dicabut dan juga dikabulkan dirinya untuk tinggal di dalam syurga, kekal di dalam dia. Ni Nabi Idris. Tuhan cabut, tak ada apa lah. Dah nak mati tak hidup mula ke, tak ada apa lah. Duduk dalam syurga tu lah. Tu Nabi Idris alaihissalam. Tu nak ayat di antaranya kisah Nabi Idris alaihissalam. Belum pada kita nak pergi dengar perjalanan dakwah Nabi Idris ni macam mana. Belum pada kita nak dengar mukjizat Nabi Idris ni ada gapo ratik. Banyak perkara lah yang Allah Ta'ala jelas dalam Quran, dan juga sakut paut dengan ayat-ayat yang sakut pada Nabi Idris ni banyak sangat. Dalam surah Anbiya pun dia sebut juga ayat 85 sampai 80 ni tu yang sebut juga, wa Ismail wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin. Tu sebut lagi ayat tu banyak sangat kisah-kisah sejarah sakut pada Nabi Idris. Jadi Nabi Idris ni, dia ni lepas pada dia timur kitab-kitab suci daripada Allah Subhanahu Wa Taala hingga sampai 30 suhuf saning tu. Nabi Idris pun mengembangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, sebab menyeru kaum dia untuk mentauhidkan Allah Taala dan mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala yang Maha Tunggal. Jadi pada masa tu baru mati Nabi Adam. Mati Nabi Adam, timbul anak Nabi Adam semua tu lah. Dari semua anak Nabi Adam, nyogi timbul Nabi Sih seorang. Syis Nabi, iaitu anak wasu Nabi Adam. Maka Nabi Sih lah yang duk sebar agama. Baru mati Nabi Sih saat ni, maka butuh lah. Mati Nabi Sih saat ni, mari pula anak Nabi Sis yang nama apa? Anak Nabi Sis yang nama Qawin. Mati Qawin, timur pula seorang. Nama anak Nabi Sis ni Mahalil. Timur Mahalil. Mati Mahalil, timur Yarud. Bawa timur Yarud ni lah Anus seorang lagi. Timur 2, 3, 4 orang saat ni tak ada biar boleh ganti saka di antaranya Nabi. Mari kepada Yaruk tu lah. Bawa mati Mahir ni timur Yaruk. Bawa Yaruk sana, Yaruk beranak Nabi Idris mari. Mari Nabi Idris lah ya Allah Ta'ala bagi tugas untuk nak sebar dakwah Islam. Untuk mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga Nabi Idris lah orang yang pucuk-pucuknya melarangkan orang berbuat jahat dan juga menyuruhkan orang yang berbuat baik. Nabi Idris tak biasa muak, tak biasa cemburu, tak biasa jemu, tak biasa puas dalam mempelajar, dalam memperjelaskan kepada kaum dia bahawasanya Allah Ta'ala itu Maha Esa, dan juga dia jugalah yang menyatakan bahawa menyembah patung dan berhala itu adalah amalan yang sesat. Nabi Idris lah orang yang sentiasa sebar dakwah. Pergi jumpa belakang ni tengok ni, tokong yak cakung tu di kaki bukit. Adalah pada masa tu kerana jauh daripada Nabi Syih mati nak timur Nabi Idris pula 2 4 lapis pula mari tu, orang sesat barat habis dah lah. Jumpa berhala sembah berhala, jumpa tokong sembah tokong. Berupa-rupa orang soleh kau pergi buat buca, buat gambar muka orang soleh mari, buat janggut, buat gapo pakaian molek, puja pula kepada tokong-tokong. Jadi amalan sesat. Dan pekerjaan syaitan belaka hendak buat. Maka Nabi Idris lah seruan itu tidak diheraukan oleh sebahagian kaum dia, bahkan mendapat ejekan dan juga jemuhan terhadap Idris. Rakyat tak ada gapo dah.
Orang tak pakai dah Idris. Nah, orang tak sembah dah Tuhan tak ada dek dah Tuhan. Mana Tuhan mu kalau ada ambil hari ku nak tengok. Tu. Apa ni umat-umat dia. Umat-umat Nabi Idris ngejek pada Nabi Idris. Mana Tuhan mu gak beroyak gak nak tengok duk mana Tuhan mu. Mu kata Tuhan mu ada duk mana Tuhan mu, cuba mai tunjuk kat aku ni, aku nak tengok Tuhan mu so mana so. Jadi mengejek main dah. Tu benda gini tu nak oyak tu Nabi Idris saat ni yang sentiasa sebar pada umat dia. Nah, hingga siapa Tuhan saat ni waktu turun 30 nah. Nah, musahah yang berisi petunjuk untuk sampaikan kepada kaum dia. Tuhan waktu turun Quran, Tuhan waktu turun kitab pada Nabi Idris saat ni 30 safhah. 30 buku, 30 jilid dah hari untuk sebar ilmu. Dan Nabi Idris saat ni lah yang banyak mempelajari kitab-kitab yang Tuhan waktu turun. Nah, untuk apa? Untuk Nabi Adeh, dia pun ngaji kitab Nabi Adeh. Tuhan waktu turun kitab pada Nabi Syis pun, Nabi Idris pun ngaji juga kitab daripada Nabi Syis. Beliau lah, Nabi Idris lah orang yang pertama pandai menggunting dan juga menjahit pakaian yang berjahit. Orang mula-mula pandai jahit, orang mula-mula pandai gunting pakaian, Nabi Idris alaihissalam. Orang dulu tak ada pakaian seperti kita learning. Dulu belulai kambing gitu je. Nah, ambil buat selimut tak belakang, bulai kambing sekor-sekor gitu. Orang dulu. Nah, jadi mula Nabi Idris lah orang yang pandai jahit, ambil baju mai tok kau jahit. Nah, katuk dapat, buat tangan tubik, ada kacing dapat. Masya-Allah. Ni Nabi tak pelik lah, ni mukjizat dia panggil. Benda kara yang Tuhan bagi pada nabi-nabi dan juga rasul. Jadi manusia belum pada itu, belum pada manusia, belum pada nak datang Nabi Idris saat ni tu, manusia pakaian daripada kulit natal je lah. Buat selimut pada dayak, tengok dayak lah. Dayak pada pasir, tengok. Nah, tak ada baju dia, kulit hitam letak. Tak gitu. Kulit hitam letak dayak. Ya katuk di point dia tu ya. Katuk di point. Kalau hak tino tak pakai ke apa lah. Ada lah tak planning kalau yang atas katuk di point tu. Hak tino pun katuk di point tu saja ya. Nyambuh belakang lah ikut dia nak letak. Ngah bulu burung, ngah bulu erannya katuk point tu. Ya malu juga nak ya. Dayak pun. Tapi kita dah ni tak malu perkara tunjuk nah. Ambo. Kita. Masya-Allah. Malu dayak pula. Nah, nak oyak orang dulu tu pakaian dia tu biasa je daripada kulit-kulit natal. Nabi Idris juga mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nabi Idris ni orang yang kuat. Nabi ke? Orang yang kuat, orang yang hebat. Sehingga beliau digelarkan Asadul Asad. Oh, gelar singo atas singo. Hebat tak hebat Nabi. Nah, gelar Nabi Idris ialah singo atas singo. Tua singo. Bukan singo saja dak. Tua hak singo. Nah, kalau kecek mudah-mudah, bomo hak bomo. Tu hebat dia Nabi Idris. Nah, Asadul Asad. Nah, ketua singo. Makna kata harimau dari segala harimau, singo dari segala singo. Oh, hebat dah. Gelar itu diberi kerana berani memerangi orang-orang yang deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Larang. Orang tak saya semaya, orang tak saya sembah Tuhan, orang yang buat maksiat, orang yang sembah tak kong berala, yang katok ke dia mudah-mudah. Ni Nabi Idris alaihissalam. Iaitu orang-orang kafir sembah berala ni pakai hajar dia Nabi Idris. Masya-Allah hebatnya seorang nabi. Bab itulah dia tengok, kalau kita tengok jarah ni, alhamdulillah kita boleh mendalami dalam mata pelajaran. Ni tak siapa Nabi Muhammad lagi ni. Ada 23 orang lagi nak siapakan Nabi Muhammad. Boleh nanti dengar lah. Kalau tu panjang umur saya boleh baca biar adik akak dengar lah kisah-kisah Nabi kita lalu ni dah. Alhamdulillah. Nabi Idris saat ni tu adalah seorang Nabi yang sentiasa mengabdikan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta dia memohon doa supaya mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kejahatan dan juga kederhakaan umat dia telah melampaui batas. Nah, umat dia sadik dia panggil. Orang dulu ke sadik, mulai makan mentah-mentah lewat dia pasir. Tu nak ayat orang dulu hebat dah hebat. Makan hidup-hidup. Katak pala lepau waktu bek peluang ni, waktu bek peluang pala berharap. Noyak orang dulu hebat. Nah, hebat cara jahiliah lah. Lalu tu Nabi Idris saat ni tu sentiasa berdoa, sentiasa
doa pada Tuhan, minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana umat dulu ni deraka sungguh. Nah, melampaui batas. Lalu Tuhan menurunkan bala kat atas kaum dia saat ni tu. Nah, kaum dia yang engkar, tak percaya kata ada Tuhan, tak taat Tuhan, tak taat Rasul. Nah, jadi setelah mana ditinggal ke Idris di negeri itu, Tuhan turun bala daripada bahaya kelaparan. Akibat dia kemarahan besar. Nah, akibatnya kemarahan besar. Nah, segala petani habis, mati habis, tani-tani mati habis. Peternak ke hayawan. Nah, ternak ke unta ke, nah, kambing ke, lembu ke, menate-nate kaum dia duduk perah saat ni habis kena nyakit. Akhirnya mereka mati. Nah, kelaparan. Maka Nabi Idris dan juga pengikut-pengikut terselamat daripada bahaya itu. Setengah katanya Nabi Idris ni yang hijrah pergi di negeri Mesir. Nah, pada masa tu belum masa Nabi Idris duduk dakwah saat ni tu. Nah, jadi kawasan mana Nabi Idris dalam kitab ada royak dak lah. Nabi Idris ni duduk kawasan mana. Nah, duduk di negeri gapo ni kita pun tak ada juga. Dak dalam kitab pun tak ada sebut juga. Cumanya ada sebut. Nah, boleh jadi duduk ke negeri sepadan Jazirah Arab tu lah lebih kurang. Nah, duduk di Syria ke, duduk di Syam ke. Nah, duduk di Najdin ke, duduk di Ordon ke, duduk di Afrika. Kawasan benua Arab tu lah. Belum pada nak hijrah pergi Mesir tu lebih kurang. Nah, ataupun duduk kawasan Madain Saleh ke, tu Allah Subhanahu Wa Taala alam. Kalau Madain Saleh tu duduk di negeri Saudi ni sepadan dengan negeri Ordon. Situ tu ada Madain Saleh. Dia panggil Al-Ula lah ni, hak Saudi buat 44 zarah, 44 rehlah tu. Tu di antaranya dah. Tapi tak apalah, kita boleh ambil maklumat. Nah, hingga sampai Nabi Idris hijrah pergi sampai di Mesir, maka kemarah habislah tempat-tempat tinggal dia, negeri-negeri dulu saat ni, kerana lapar, nate, tak ada makan ni, dan juga Allah Ta'ala hatta bala petaka mari dengan melalui kemarah, tak ada tumbuh perkara dah, tumbuh dah pun mati, nate pun mati dengan sebab lapar. Nah, lepas tu Nabi Idris diangkat ke tempat tinggi. Nabi Idris ni diangkat ke tempat tinggi macam mana? Nabi Idris adalah seorang Nabi yang diangkatkan darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan darjat yang tinggi sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Nah, duduk rumah lah. Nah, ramai yang Mesir tu. Ramai lelaki tu Mesir. Masuk dengan jarah Nabi marah besar. Nah, kita duduk jalan ni je. Tak ada duduk Mesir duduk. Adik kakak tanya, duduk Mesir kau tu duduk jalan ni lah. Nah, alhamdulillah. Jadi Nabi Idris ni tu angkat ke tempat yang tinggi. Macam mana ayat yang kita baca tadi? Nah, alhamdulillah. Menurut keterangan daripada ahli tafsir. Nah, dari keterangan ahli tafsir ada sebut ke bahawa tatkala terbukanya bagi Nabi Idris untuk berkenal dengan malaikat. Akhir-akhirnya Nabi Idris boleh kenal dengan malaikat. Maka Nabi Idris mempunyai keinginan untuk melihat alam ghaib. Hal kita royak di awal tadi. Nabi Idris ni berasalah nak tengok alam ghaib. Nah, malaikat Jibril pun mari jumpa dengan Nabi. Nah, tu sampai wahyu pada Nabi Idris. Gapo gitu gini, bawa kenal molek. Berasa nak tengok alam ghaib iaitu mati. Mati ni berasa nak kita tengok lepas dah mati ni. ชีวิตหลังความตายนี่จะเป็นอย่างไร tu Nabi Idris berasa nak kita tengok ชีวิตหลังความตาย หลังจากเราหมดสิ้นลมหายใจแล้วเนี่ยเราจะไปไหนต่อนี่อะไรก็Nabi Idris pun berasa mintalah malaikat ingin Nabi Idris ni terpenuhi sehingga naiklah Nabi Idris alaihissalam ke langit yang keempat. Tu awak naik pada langit yang keempat. Nah, lepas tu ada setengah ulama yang ngata ke langit kenih. Tu ada khilaf lah. Langit berapa tak apa, tapi Tuhan tu akad Nabi Idris naik ke langit. Tuhan akad Nabi naik ke tempat yang tinggi. Nah, tu di antara. Maka naiklah Nabi saat ni tu. Jadi kerana setiap yang hidup segala manusia, segala yang hidup di atas muka bumi ni sekali dia saja akan mati. Nah, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap benda yang nyawa, tiap benda yang nafas akan merasai mati. Oleh kerana tu Nabi Idris pun mati juga sekali.
Nah, mati juga sekali. Kan nak kita tengok syurga, nak kita tengok syurga, nak tengok neraka ni kena mati. Lalu tu Nabi Idris doa lah, minta dengan Tuhan, mati ambo nak mati sekali, nak kita tengok ni. Lepas pada mati ni gapo nak jumpa masa depan. Nah, jadi dalam hadis riwayat Bukhari menyatakan ketika Nabi Muhammad dan juga malaikat Jibril melalui suatu tempat pada malam Isra' Mi'raj. Nah, ada sebut dalam kitab sirah, dalam kitab hadis Bukhari dia kata pada malam Isra' Mi'raj masa Nabi duduk Mekah, Nabi nak naik borak pergi di Masjid Aqsa tu. Masa Isra' tu, Isra' Mekah pergi Aqsa. Setengah daripada Nabi duduk naik borak nak pergi di Masjid Aqsa tu, masa Isra' Nabi tu. Nah, Nabi telah bertemu dengan Nabi Idris. Nabi jumpa dengan Nabi Idris dalam Isra' Mi'raj tu. Sambil berkata, "Selamat datang Nabi yang saleh." Nabi Idris, "Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Muhammad." Cik mudah-mudah gitulah. Ya Nabiullah, ahlan wa sahlan. Nabi Idris ni ucap selamat datang. Wahai Nabi Muhammad, Nabiullah, wahai Habiballah. Nah, ucap ahlan wa sahlan. Nabi yang saleh. Kemudian bertanyanya Nabi Muhammad kepada Jibril, "Siapakah wahai Jibril?" "Siapa Jibril?" "Hak ahlan wa sahlan nama saat ni wahai Jibril." Siapa tu? Nabi tak kenal lagi. Siapa tu? Maka jawabnya Jibril, "Inilah Nabi Idris alaihissalam wahai Muhammad." Inilah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris, nah, permulaan orang yang mengerti ilmu menjahit, cara jahit, nah, ilmu bitai. Maka Nabi Idris juga yang bijak pandai dalam ilmu bitai, ilmu falak. Falaki itulah ilmu falak. Ilmu apa? Ilmu yang panggil rabub cakrawan, rabub kocon. Nah, ilmu falak lah. Boleh tahu kata bintang ni duduk mana sekarang. Nah, bintang ni duduk mana. Hari ni matahari berapa hari, bulan berapa hari dah. Nah, esok nampak dak anak bulan. Ni ilmu falak. Nabi Idris lah orang yang mula-mula sekali yang pandai dalam ilmu falak. Nah, patut ilmu tulis menulis. Nah, manusia atas muka bumi hak mula-mula pandai nulis, pandai baca adalah Nabi Idris alaihissalam. Nah, dengan menggunakan qalam. Guna qalam dah dulu. Nah, ilmu darasat dah. Darasat je panggil. Darah-darah itu tak ingat. Atik darah-darah ni. Akik pala. Dah. Nah, darasat. Ilmu falak je panggil. Bahasa Arab panggil falak. Falak, ilmu falak. Darasat tu lah. Rabub Suryat cakrawan semualah. Rabub kocor dia panggil. Nabi Idris lah orang yang mula-mula pandai. Nabi Idris, nah, adalah nenek kepada Nabi, nenek bagi bapa Nabi Nuh alaihissalam. Tu di antaranya. Nah, Nabi Idris adalah nenek bagi bapa Nabi Nuh alaihissalam. Ya ke? Nah, Adam Idris, lepas Idris Nuh pula. Sebab tu Nabi Idris saat ni kalau kita tengoknya dalam dakwah Nabi Idris saat ni sangat-sangat cukup lekat lah. Yang ia sebar agama, sebar Islam, sebar untuk orang sembah Tuhan saat ni tu. Nah, hingga sampai kaum Nabi Idris saat ni tu merupakan kaum Bani Qabil. Serupa dengan kaum Bani Qabil juga. Nah, kaum tersebut merupakan keturunan Qabil. Nah, yang tak menyembahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak Nabi ada dua orang hak mula-mula ke? Qabil dengan Habil. Qabil inilah. Nah, Qabil inilah yang bunuh Habil. Kita biasa dengar kan? Mula-mula saya dah beri penerangan. Jadi keturunan Nabi, anak Nabi ada hak dua orang hak mula-mula tu, hak kembar mula-mula tu Qabil dengan Habil. Maka Qabil inilah yang bunuh Habil. Habil ni mati, jok kecil lagi. Qabil ni bunuh Habil. Jok kecil lagi, buat tanya bubuk dua beradik, bubuk isteri dia. Nah, maka kaum Nabi Idris ni serupa juga dengan Qabil. Nah, serupa dengan Qabil juga. Nah, yang tak saya sembah Tuhan, sembah berhala, sembah tokong. Nah, kerana mereka menyembah api. Tapi Qabil saat ni tu sembah api. Sembah api macam mana law ni tu tak ada lagi lah keturunan dia ni. Kita tengok Olimpik, kilah agapo semua suka lah ni, api tak. Kalau orang main kilah, main gapo-gapo, hak dia puja, api tak. Dia pergi di tangan tu pergi pak lari lepas tu pegang pom masuk di cawan besar, bau api nyala. Tu dia panggil agama yang menyembah ke api. Nah, tu di antara tu keturunan daripada anak cucu Nabi
Idris alaihi salam. Nah, umat Nabi Idris alaihi salam yang menyembah api. Jadi pada masa tu, pada masa Nabi Idris duk sebar ilmu agama, duk dakwah Islam. Nah, Nabi Idris sangatlah gigih, sangatlah sangat beratlah kena timur ujian dengan penuh penuh ujian, kena timur ujian yang penuh-penuh benarlah di antaranya. Nah, masuk dalam lagi. Nah, jadi semua saat ni tu dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Idris duk dakwah, duk sebar Islam saat ni tu, beliau selalu berdakwah kepada kaumnya dengan kesabaran. Kena sabar sungguhlah, kerana tak mau terima langsung. Ya sembah Tuhan tak mau langsung, sembah Tuhan tak ada Tuhan. Nah, kita sembah api je lah. Nah, pakak cucu api, pingat api, dia turun api gitulah. Dia panggil Al-Majusi lah ni, Fok Majusi. Nah, Fok Majusi ni Fok sembah api lah. Dia bukan sembah api saja. Ya, belakang juga mau belakang. Yang api ya sembah tokong berala habis licin. Nah, boleh sembah. Allah ni pun ada lagi lah ni. Nah, jumpa barang kayu nampak besar, malah ikat kain 7 cap. Malam-malam dia rosak minta bor rotary. Ramai mana orang Melayu duk beli rotary lah ni. Itu. Kita lalu kat Saiklang, ada semua pakai piyah. Kain sarung kat lutut. Pakai piyah. Baju tak pakai kacing nak pakai. Allah Rabbi. Orang Melayu lah. Orang Melayu saja. Apa duk beli loteri? Wang Ruai. Nah, nampak dia mau beli loteri rawan tindang semua ni. Kita nak beli gantik. Mampu kerah. Habis licin. Nah, motang pagi betul siang malam. Beli tiket bo juga. Aduh. Lepas tu tiket jok muda lagi. Siapa tua tak kena sekali habuk. Tuhan kau ada kaya, percayalah. Main rotary tak rotary. Lek Thai 2 ตัว, lek Thai 3 ตัว. Ramai apa? Adik kakak tak percaya pun masuk kat Saiklang tengok. Lalu kau kedai topek. Lalu kedai topek lalu ya ada. Rapse rawan Tinder yang tulis di pai terbaca tak lalu. Tu putih kereta duk bel tengok. Ada Nayu mari hok kelubung dah juga. Wadilek ready kah? Topek tanya. Hari ni nak aku bapa hari ni. Nak aku bapa hari ni topek tanya. Topek pelek-pelek tanya Nayu takut tak pehen takut tak pehen sie. Topek tanya asal Nayu. Nah, boleh 6 juta Ustaz weh. Tu 6 juta. Habis pala bubuh. 6 kali bubuh 6 juta. Kena cukup. Tu dia. Allah beratlah. Orang itu tak sedar-sedar lah. Dia tak ingat kata Tuhan marah tu. Nah, judi tu rotary weh. Nah, tak apa Ustaz, dia kena kita taubat. Sedap kecil. Lalu kena, kalau mati dulu nak taubat macam mana? Astagfirullahalazim. Ini dia ni. Nah, jadi dalam perjalanan Nabi duk dakwah saat itu kena sabar sungguhlah. Nah, jadi dalam perjalanan dakwah yang Nabi Idris saat ini sentiasa mengalami berbagai rintangan. Masuk kau ni orang retai kau ni, masuk kau tu retai kau tu, masuk kau tu sekat itu, masuk kau ni sekat sini. Nah, Nabi Idris saat ni sering mendapatkan celaan dan ejek ke. Sama-sama. Jari-jari lah. Jari-jari. Nah, kata tak kena ejek. Masuk lorong tu kena ejek. Lagi ni lorong kena ejek. Nah, Ustaz Mak kata, jelas Ustaz tu, betul lah. Betul lah. Kita tengok sendiri Ustaz Mak. Tengok sendiri. Orang Melayu aja tak pek lagi. Dia nak beli rotary. Fak dia tak beli. Don't dekอีกแล้ว จะว่าไง don't แดกอีกแล้ว เดือนนี้โดนแดกต่อ เดือนที่แล้วโดนแดก วันที่ 1โดนแดก วันที่ 16นี้โดนแดกรอบที่ 2 ตั้งแต่ต้นปีมาถึงปลายปีโดนแดกตลอด โดนหวยแดกตลอด มาpuh lah. Nah, habis tu kerja tak ada barakah, boleh duit banyak, duit habis licin. Sebab judi dia panggil. Nah, sebab itulah ingat baik lah. Nah, Tuhan tarik rezeki lah. Wah, orang main judi ni. Alhamdulillah. Ni Nabi Idris dah. Masa sabar dia. Kena retengnya semua. Tapi kesabaran Nabi Idris saat ni sentiasa membuat selalu dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sejuk saat ni tu, Masya Allah. Nabi Idris saat ni pergi dengan tak marah dak lah. Pergi dengan halu-halu. Pergi dengan tak kasar.
Nah, cara, taktik dia ada. Ilmu nafsi, cit witaya Nabi Idris saat ni tak. Cara dakwah. Masuk orang bekan, ya masuk rupa ni. Masuk orang yang panah, ya masuk rupa ni. Masuk tolong sejuk weh. Jadi Nabi Idris saat ni, dia dakwah saat ni dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala semua. Tu yang cerdas semua, rahmat. Allahu Rabbi. Kita dah ni. Sebab tu lah kita dengar sejarah Nabi kita, okay? Masa Nabi nak buka Mekah berlaku di Hudaybiyah tu, okay? Ramai orang syuk Sayyidina Umar pergi bincang dengan fak musyrikin Quraisy di Mekah. Nabi kata Umar, buat kata jangan hantar Umar. Hantar Umar bila putus tekak bila fak Mekah. Hantar Umar lagi. Hai Umar jangan. Nah, Al-Faruq gelar dia. Al-Haq wal Batil, orang yang membenarkan hak dengan batil. Lalu tu sahabat tu jangan hantar Umar jangan. Oh jangan. Wakaf jangan. Hatta ni. Hatta piyo? Hatta Sayyidina Uthman bin Affan. Hatta natu Nabi ke. Sayyidina Uthman ni orang yang sejuk, orang yang bijak, pandai. Nah, dalam dakwah dia tu ya wi satu. Hingga siapa? Sayyidina Uthman masuk ke Mekah, minta di musyrik Quraisy nak tawaf. Musyrik kata apa? Uthman, mu nak tawaf apa kali? Mu tawaf lah. Nak bijak Sayyidina Uthman, cara kecek dia. Mu nak tawaf berapa kali? Silakan. Mu nak tawaf berapa kali? Mu nak buat umrah berapa kali? Silakan. Aku izin kepada kamu, wahai Uthman bin Affan. Mu nak tawaf Baitullah sampai cerah sampai esok pun lah. Tu nak ayat tu binjuk dia. Sedekah orang lain sekat di Hudaybiyah tak masuk jok mula lagi. Tapi Sayyidina Uthman saat ni diizin boleh masuk tawaf. Tapi Sayyidina Uthman tegak dia. Lah mana Nabi Muhammad tak ada tawaf ni, amba sendiri pun tak kata tawaf Baitullahil Haram. Lalu tu Sayyidina Uthman kelik. Belum dah kelik 3 hari Sayyidina Uthman duduk dalam Mekah, gi minta gi tanding, gi buat rundingan, minta Nabi Muhammad minta suruh masuk tawaf wa umrah ni. Siapa tak benar pun berlaku bai'ah. Nah, bai'atul Ridwan tahta syajarah. Berlaku perjanjian Hudaybiyah, Nabi jong tahlul situ kelik gi. Nah, janji tak harap boleh buat umrah. Dengan sebab berlaku Hudaybiyah, sebab berlaku janji bai'ah di Hudaybiyah saat ni, sebab berlaku tu hanya kena hijrah. Tahun 7 hijrah Islam boleh masuk buat umrah 3 hari. Tahun 7 hijrah. Tahun 8 hijrah Fathul Makkah dengan sebab sabar. Nah, Nabi boleh buka Mekah tahun 8 hijrah dengan kalimah Allah. Oh besar jarah Islam. Sebab tu kalau kita pergi sana, sedap lagi dengan jarah. Ni kita reken ayat kebijakan Nabi Idris alaihissalam dalam sebar ilmu agama, dalam sebar dakwah dia. Kalau orang kuat taruh mana, orang bekeh taruh mana, Nabi Idris masuk style rosak belakang. Ajar muda-muda. Ni dengan sejuk, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam buku pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti, ada disebutkan bahawa di dalam masa seminggu Nabi Idris alaihissalam berdakwah 3 hari. Ada sebut dalam kitab didikan agama, dalam seminggu 7 hari, 3 hari Nabi Idris buat dakwah. 4 hari lagi beliau beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa ni semaya 5 waktu mungkin tak ada lagi lah. Cumanya ada ibadah yang tertentu khas pada Nabi-Nabi. Kerana semaya Nabi kita baru terima pada masa Isra' Mi'raj ya. Umur Nabi 53 tahun tu, Nabi Isra' Mi'raj tu Nabi terima semaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala 5 waktu. Tapi masa Nabi Idris ni mungkin ada maya khas untuk para Nabi dan juga Rasul saja. Tak ada ditentu kata 5 waktu dak lah. Mungkin gitulah. Tu jadi Nabi Idris saat ni dakwah hanya 3 hari dalam seminggu, 4 hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Idris beliau diutus oleh Allah Taala untuk mendakwahkan ke wilayah Iraq. Nabi jadi kita sebut saat ni kan dalam Syam lebih kurang lah. Jadi Nabi Idris saat ni tempat dakwah dia dakwah dalam Iraq, negeri Iraq. Perhatian Iraq lah ni. Tu Nabi Idris jadi dakwah dalam kawasan negeri Iraq. Namun di beberapa wilayah dalam beberapa riwayat disebutkan bahawa Nabi Idris diutus berdakwah ke Mesir. Ni ya khilaf dua. Saya kata Mesir tak desa. Sebab tu gambar di belakang kita ambil juga gambar ada piramid di belakang tu. Ada muka tak kong tu. Ni berhala yang disembahkan oleh umat-umat dulu. Firaun. Sebut kata Firaun tu. Ini suasana yang berlakunya di atas Nabi Idris alaihissalam. Dan juga tempat yang dakwahnya, satunya di Iraq, 2nya di Mesir. Ni 2 kawasan ni. Kawasan-kawasan Jazirah Arab. Nabi Idris juga
pernah mengajak umatnya untuk berhijrah ke negeri Mesir. Nah, iaitu di kota Memphis. Nah, pernah Nabi Idris saat ni hajak umat dia hijrah pergi di Mesir. Kerana pada masa tu negeri Iraq saat ni tu, nah, jumpa dengan suasana kemarahan besar. Kerana dia doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, umat dia deraka, tak seterima pada Islam, tak seterima pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi doa, Nabi Idris doa, berdoa saat ni Iraq tu jadi kemarahan besar. Kemarahan besar saat ni tak ada arah. Nabi Idris pun hajak umat dia hijrah pergi negeri Mesir. Nah, jadi pada awalnya umat dia tak segi lah. Umat Nabi Idris tak segi di Mesir. Nah, Nabi Idris tak segi, umat dia tak segi Mesir. Tolak pula, menolak ajak ke. Ya Nabi Idris ajak, kita pergi hijrah ke Mesir lah. Kaca duduk tak ada duduk dah ni di Iraq ni, marah besar dah ni, tak boleh duduk dah. Mereka mengeluh. Kerana apa? Kerana Mesir merupakan negeri yang tanduh. Pada masa tu Mesir tu kering kotai juga. Bukan sekadar kata Iraq saja kering kotai. Tapi dulu kerana Iraq pada masa tu Allah Ta'ala bala turun dah. Kerana umat Nabi Idris tak seterima Islam, umat Nabi Idris kerah kepala. Nah, kerah kepala dia tak seterima agama, tak seterima Islam, tak seterima Islam, tak seterima dakwah Nabi Idris. Lalu itulah hajat kita tak segi lah. Asal mula tu hajat tak segi. Buah akhir-akhir tu turut pergi lah. Kerana kemarahan besar ni turut pergi. Nah, namun setelah diyakini oleh Nabi Idris royak gini, cayalah dakwah hamba ni, cayalah Tuhan saja, Allahu Ahad, Tuhan saja. Tak ada dah Tuhan pada ni, tak usah sembah dah muka lain. Hak tu benda makhluk Tuhan belaka, tak usah duk sembah lah, tak usah duk puja lah, tak kong gitu gini, puja tak usah puja lah. Ingat kata Tuhan saja, Tuhan yang Maha Esa. Buah akhir-akhir ni umat dia terima dakwah Nabi Idris, engkau siapa boleh terima dengan marah besar di Iraq, akhirnya hijrah pergi sampai Mesir. Nah, hijrah pergi Mesir. Nah, pada akhirnya umatnya pun mau berhijrah. Jadi hak beriman dengan Nabi Idris pergi Mesir. Nah, hak tak ada beriman dengan Nabi Idris pakai di Iraq tu lah. Bodok di Iraq tu tak ada arah lah. Lemu nate tenok ke duk perojok lama keni mati habis. Marah besar. Tuhan mati habis. Taneme, pokok-pokok kayu semua mati. Nate tak ada makan. Air minum tak ada. Nate hok pergo tenok ke mati habis. Tu dibala ke oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu di antaranya benda yang kita boleh ambil maklumat dalam kisah-kisah Siratun Nabawiyah sakut pada kisah Nabi Idris alaihissalam. Jadi kita boleh tengok Nabi Idris alaihissalam ni mempunyai banyak mukjizat. Nah, jadi masa pun kita sudah habis lah. Tak ada masa lah weh. Nah, nak sambung-sambung pun tak urut juga pagi esok lagi ni. Kita mula hal ni. Bukan demo rasanya kita ni tak. Nah, malam-malam sama lah. Cumanya masa tu lewat sikit ni. Kita mula 8:30. InsyaAllah. Nah, mudah-mudahan kita boleh sambung lah. Rasanya kita malam esok. Nah, keluarga bahagia. Malam lusa. Nah, apa ni? Akhir zaman, malam tulak. Kita dengar pula sakut paut dengan penawar bagi hati. Nah, pergi Mekah marai 2 minggu tu pergi kitab nak mengajar sana tak ada dia aku. Masa sikat sangat. Nah, lepas ngorek lepas Isya tak ada buat gapo dah. Allah sibuk sangat. Nah, pergi kitab tu nak mengajar Mekah tapi tak ada nak mengajar juga. Tapi tak apalah, kita kena dengar rumah. Masa duduk rumah ni kita boleh penerangan ilmu agama kepada kita supaya kita boleh buka mata pelajaran kita. Alhamdulillah. Iknin Ustaz sambung lagi. Kau nak tengok chair apa orang ni? Tak ada suruh chair lagi nak tengok. Kita tak suruh chair demo chair apa orang ni. Nah, Ustaz syukuran chair lagi, Ustaz syukuran. Tak syukuran atau gajing sungguh Datuk ni. Tak gitu. Iknin Ustaz. Boleh kita sambung sikit lagi. Kita ayat mukjizat Nabi Idris sikit lagi boleh. Tapi kena chair. Nah, ni 100 orang tengok dia. Orang chair baru 300 orang. 300 orang kita mati di mana tak sedekah chair ni. Rugi pun. Chair lah. Ni 100. Lalu kita chair ni labornya kita boleh sebar ilmu agama satu. Duanya kita sebar kebaikan. Nah, Ustaz kelab merai kah? Kelik tu hari Maat hari ni gi. Nah, hari Maat siapa kelik? Nah, hari Maat hari Sabtu. Nah, hari Sabtu hari Ahad atau hari Senin Selasa. Hari ni hari Rabu ke?
Dah banyak 5 hari. Tapi kelik tu lah awak pergi anak rehlah dulu. Anak duk ngamuk rumah ustaz. Abah pergi Mekah apa hari kena awak pergi orang tidur di hotel hak jai ikut abah pergi juga. Hak ni mai nak main. Hak ni suruh pergi ni. Syah kan pakai baju. Nah, hak ni. Pergi lah, belang kita tidur mana? Oh, pergi tidur hotel hak ada tu pula, hak ada kolek air. Oh, bertengok apa? Pergi tidur hak tu. Jauh benar. Okey, kita pergi esok pula. Nah, alhamdulillah. Nah, insya-Allah waktu mengamuk kelik. Tak kira pergi Mekah apa hari, orang nak pergi hak jai apa hari pun hang pergi Mekah juga. Apa rai ni. Astagfirullah. Pergi duduk semalam tak mau kelik, nak duduk semalam lagi, tambah semalam lagi. Astagfirullahalazim. Itulah anak-anak dewasa dia lah. Dah. Masa cuti sekolah dia. Alhamdulillah. Insya-Allah. Jangan lupa masuk hari tu dah. Nanti dia sebenarnya hak sakut dengan kisah Nabi Musa dia kekal dengan negeri Israel juga. Apa bukan negeri Israel, negeri Palestin. Hak ni tak akan ke lubang mari. Yang tak akan ke lubang. Tak cak kat mana? Tak boleh nak akan ke lubang. Mari dua-dua dah ni. Rambut cumih ni. Ke lubang tak akan. Tidak pecah. Asal pecah. Oleh buka rambut tak pada mau tak baik. Tu yang murih buka rambut nak ke lubang. Tak kering dah. Apa okey. Belang. Belang muan je. Okey, okey. Sai belang tengok mana. Tak ada buat panggil dah. Okey. Buat nak sudah lagi buat panggil. Okey. Belang okey. Alhamdulillah. Atau di antara dah Nabi Idris alaihi salam. Tak ikut semua kerap. Oh sedap. Orang sedap dengar kita ni. Belang. Belang make air lepeti sejuk ni kat bawah make gelas teh. Okey ya. Belang game air lepas tu Dek Syah make gelas ngak. Okey, belang game air. Hak sejuk lah. Okey, we Dek Syah. Gelas we kat Dek Syah. Alhamdulillah. Dek Syah make gelas mari ngak. Alhamdulillah. Anak ustaz berapa orang dah? Ramai anak. Bila tak habis lah. Ramai. Alhamdulillah. InsyaAllah lah. Atau di antaranya. Atau Nabi Idris. Atau Nabi Idris ni mempunyai mukjizat. Tak apa. Tak apa gelas dua teh. Bawa nak minum gelas dua. Air. Bawa dua gelas dah. Bawa gelas Dek Syah, bawa gelas belang sah. Tak boleh lah bubuk. Ambil gelas titik sore yang mari. Ni gelas Dek Syah, ni gelas belang. Okey. Dek Syah makan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Belang ni. Jadi kita ada mukjizat Nabi Idris lagi. Gapo kata mukjizat Nabi Idris? Kita sudah ke 10 hari lah. Sudah ke 10 sudah lah. InsyaAllah kita sama pagi esok pula. Pagi esok dia kata nak royak bab tayammum sikit tu. Murajaah siap dah ke dah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tengok mukjizat Nabi Idris, ya sebenarnya Nabi hok kekal dengan negeri Palestin saat ni tu, ya ada sakut paut dengan Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Siti Sarah, lepas tu sakut dengan Nabi Isa, Siti Maryam. Ni dia panggil bumi anbiya. Jadi alhamdulillah Ustaz ni pun akan musafir pergi di Palestin 422 pecikan ni. Kita pergi umrah pergi Palestin 3 malam. Jadi adik kakak duk bimbel dah. Palestin boleh pergi ke? Boleh masuk ke? Tak ada masalah. Padahal ni kerana hak berlaku di Gaza, di Palestin tak ada masalah pun. Padahal. Lagi buat tak panggil lagi. Lagi makan dulu. Lagi makan dapur lagi. Jadi insya-Allah lah nanti kita pergi sana, kita live adik kakak boleh tengok suasana bumi anbiya. Kiblati, kiblat mula-mula. Masjid Kibli ada sana. Masjid Kiblat. Alhamdulillah.
Itulah maklumat-maklumat yang kita boleh ambil sakut paut dengan tempat-tempat yang sakut paut dengan Islam dan juga sejarah-sejarah Islam. Jadi Nabi Idris alaihissalam, tengok mukjizat dia. Nah, Nabi Idris alaihissalam saat ni, nah, Allah memberikan mukjizat pada Nabi Idris, nah, dengan kemampuan dan juga kepandaian di berbagai bidang. Nabi Idris ni banyak bidang dia pandai. Nah, dari bidang ilmu, nah, satunya Nabi Idris pandai, bijak dari bidang ilmu. Nah, lepas tu, nah, berikutnya dari bidang ilmu saat ni, tengok, manusia pertama, orang mula-mula yang pandai baca dan juga pandai mulih adalah Nabi Idris alaihissalam. Nah, manutบนโลกเนี่ยมนุษย์บนโลกคนแรกที่สามารถอ่านได้แล้วก็เขียนได้ก็คือนบีอิดริสอะลัยฮิสสลาม manusia mula-mula hak boleh nulis, hak boleh baca adalah Nabi Idris alaihi salam. Baiklah, masuk dalam masuk dalam ni bawa panggil lagi Syah, masuk dalam dengar. Tadi bawa tak panggil ya, Baik. Masuk dalam lagi. Nah, alhamdulillah. Mula-mula pandai nulis, mula-mula pandai baca adalah Nabi Idris alaihissalam. Ni mukjizat yang Tuhan bagi khas pada Nabi Idris. Nah, lalu itulah dari sebar Nabi Idris saat itu, nah, yang halusi, yang bijaksana dari sebar dia untuk, nah, umat-umat saat ini dapat Islam, dapat tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Nah, Nabi Idris alaihissalam, iaitu manusia yang pandai nulis, yang pandai baca, orang mula-mulanya. Jadi Nabi Idris alaihissalam manusia yang mula. Nah, macam mana kita royak dah. Patut nulis saat itu, nulis dengan kolam, dengan kalam. Tulis dengan kalam. Masa Nabi Idris tu ada dah kolam. Dalam Quran kan lepas Nabi Idris mari Nabi Muhammad tu royak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ada dah. Nak ayat atau tak seduk ngaku lah nak widyasat bijak pandai setengah mana pun. Nabi Idris tu ada dah kat koleh. Kaleh ni ada dah. Tulis dengan kaleh dah. Buat bijak cara dia. Kita percaya dia juga. Beruk saya. Astagfirullahalazim. Tulis dengan koleh dah. Tulis dengan kaleh dah. Dan juga biasa menguasai berbagai bahasa. Nabi Idris ni pandai berbagai bahasa. Bahasa Inggeris, nah, bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Cina, semua bahasa Nabi Idris ni ada dah. Semua bahasa Nabi Idris pandai dah, berbagai bahasa. Bahasa Urdu lagi, nah, bahasa Ibrani, semua bahasa Nabi Idris pandai. Tak pelik lah, ni mukjizat dia panggil. Mukjizat ni benda yang Tuhan bagi kepada Nabi untuk jadi apa? Jadi tepat, nah, perlawanan dengan manusia-manusia biasa yang diekal pada Nabi. Itu di antara yang nak ayat Nabi Idris alaihissalam. Tu mukjizat yang Tuhan bagi khas pada Nabi Idris alaihissalam. Nah, berapa orang dah share ni? 490. Ada lagi 150 orang tak share. Tak ci. Lagi kita tak doa pergi Mekah. Nah, hak biar share ni kita doa, Allahumma rzuqna ziyaratal haramaini syarifain. Ya Allah, ya Tuhan kami, nah, memurah rezeki semua ya Allah, penonton kami yang tekan sebar ni ya Allah, yang tekan share ya Allah, untuk mereka dimurah rezeki boleh pergi jejak di dua bumi haram Mekah dan juga Madinah ya Allah. Allahumma amin. Kita doa orang share. Nah, orang tak masuk tengok tak kecek dah tu. Tak dengar mula dah benda-benda manfaat gini. Tu mukjizat Nabi Idris alaihissalam, pandai nulis dan juga pandai baca. Dan juga Nabi Idris alaihissalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Semua ilmu duduk di Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam saat ini menguasai berbagai ilmu seperti ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan, darasat saat ini kita sebut. Ilmu perbintangan, ilmu darasat. Nabi Idris ni bijak dah ilmu darasat. Cara tengok tika itu orang panggil tika. Tika jatuh dah tu punya gedung malah. Jatuh di mana tak tahu, tak nampak. Orang tu orang panggil. Ni bitel. Orang ke laut ke? Yo pergi ke laut, pergi muka laut, yo tengok bitel. Bitel ni hadap kelip mari kita ni. Orang tua dulu bijak. Ni satu daripada ilmu
melalui Nabi Idris alaihissalam. Bijak pandai dalam ilmu perbintangan. Nah, Syah duduk dia adik. Nah, ilmu perbintangan. Nah, ni bijak Nabi Idris. Dan juga Nabi Idris juga bijak dalam ilmu matematik. Nah, matematik. Nah, matematik ni ilmu apa? Ilmu khalisa, cara berhitung. Buat lub kun han. Nah, yuk kamlang si, yuk kamlang song. Kata gila. Tu Nabi Idris juga orang yang alim di atas ilmu matematik. Ilmu hisab, buat lub kun han. Nah, buat yuk kamlang gapo kok tu ni? Ni ilmu dalam agama. Nah, lepas tu dalam ilmu gapo? Ilmu alam. Nah, ilmu alam pun semua hingga sampai ilmu alam semua Nabi Idris ni tahu belaka dah dalam mata pelajarannya. Masya-Allah, itulah kita tengoknya ni mukjizat yang Tuhan bagi khas pada Nabi Idris alaihissalam. Nah, ya Nabi duduk dalam lumrah dalam nombor yang kedua lepas Nabi Adam, Nabi Idris. Ya Allah Ta'ala bagi mukjizat pada Nabi Idris alaihissalam. Nah, dalam mata pelajaran ilmu semua. Nah, ilmu tadi cara jahit baju Nabi Idris lah hak mula-mula. Nah, orang dulu pakai kulit natai gitu buat selimut, tak ada baju dak lah, pakai ambil sekon natai buat selimut gitu je lah. Tapi Nabi Idris lah yang mula pandai jahit. Boleh jahit, cara jahit baju macam mana, tangan holo tubik. Tu di antaranya Nabi Idris alaihissalam. Ni dia panggil mukjizat. Nah, benda gini, lo ni kecek lekeh mai yo, jahit baju gitu lekeh. Dulu tak ada orang pandai. Dulu lagi bogel gitu yo. Nak ayat tu dulu sebab tu nak banding kalau ni tak leh lah lo ni. Tu maju pas ke mana dah. Nah, jahit baju tak nak jahit dengan tangan, pakai masuk injing belakang dah lah ni. Tu ada juga cari-cari pun. Tapi ni ilmu yang Tuhan bagi mukjizat pada Nabi Idris alaihissalam. Nah, jadi selain daripada ilmu apa? Nah, apa ni? Selain daripada ilmu matematik, ilmu falak, nah ilmu darasah, ilmu alam, ilmu gapo semua Nabi Ibrahim bijak ni. Selain daripada tu, Nabi membaca dan juga menulis. Nabi Idris ni boleh baca dah, boleh nulis dah. Nah, Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sebagai orang yang pertama yang menjahit pakaian. Pokok tadi. Beliau mampu untuk membuat kain. Bukan jahit saja, boleh buat kain pula. Bijaknya Nabi Idris alaihissalam. Ni mukjizat lah yang Tuhan bagi. Sedekah pada masa tu nak cari di mana? Siapa dia pandai? Tak ada orang pandai masa tu, tak ada. Nah, tapi Nabi saat ni tu alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Nah, Nabi saat ni tu boleh. Nah, mereka siapa boleh buat kain nah. Bukan biasa ni buat kain ni. Jahit tu lekeh ni buat kain. Ni Tuhan bagi mukjizat pada Nabi Idris alaihissalam. Mereka siapa boleh boleh tenung kain, boleh buat kain. Nah, Allah boleh jahit pakaian dan juga mampu membuat kain dan merancang. Nah, rancang buat nak panjang mana kain. Nah, lepas tu menggunting pula. Panjang mana kain, lepas tu gunting kain tu bik. Panjang mana, tangan tak luas mana gitu. Hingga menjahit, hingga menjadi pakaian. Bijak tak bijaknya. Boleh buat pakaian, buat baju selah. Boleh buat kain selah. Boleh buat seluar selah. Pada masa tu ni mukjizat yang Tuhan bagi pada Nabi Idris alaihissalam. Pada saat itu juga manusia menggunakan kulit haiwan sebagai penutup auratnya. Pada masa tu memanglah orang tak ada reti buat persekara pakai atas kulit natas terus ya. Boleh kulit natas saya kau pakai tudung tak belakang gitu jelah. Tu masya-Allah. Tu di antara ya dah. Yang mana kita boleh tahu, yang mana kita boleh bicara, yang mana kita boleh tahu katanya ni mukjizat. Mukjizat ni apa? Nah, benda ajaib, benda yang manusia lain tak ada, tapi benda ni ada kepada nabi-nabi dan juga ada di atas para rasul yang Tuhan bagi mukjizat khas kepada para nabi dan juga para rasul. Tu di antaranya alhamdulillah. Tu di antaranya mukjizat. Nah, lepas tu hikmat Nabi Idris
Nah, teladan Nabi Idris alaihissalam ada banyaklah hikmat dia. Nah, sikap dan juga hal teladan yang boleh kita dengar. Kita boleh ambil daripada kisah Nabi Idris alaihissalam ni, kisah dalam hidup Nabi ni macam mana. Satunya, Nabi Idris ni punya semangat. Nah, Nabi Idris mempunyai semangat dan juga belajar di berbagai ilmu pengetahuan. Marilah ilmu gapo. Kita nak ni pilih saya ngaji. Amo ni nak ngaji sai wit, amo nak ngaji sai sin, amo nak ngaji sai kanit, amo nak ngaji sai nu sai ni. Dak, Nabi Idris segala mata pelajaran duk dia. Macam mana tok guru lama kita. Tok guru kita ke, tok guru pondok dulu-dulu dah. Tok guru sore ya, pondok. Ilmu faraid tok guru ngajar, ilmu badek tok guru ngajar, ilmu bayar tok guru sore ni juga ngajar, ilmu balaghah tok guru ni, ilmu fiqh tok guru ni juga, tafsir tok guru ni juga, usul tafsir, usul fiqh, semua dalam ilmu nahwu sarah semua sore tok guru je. Habis semua ilmu dia ngajar. Lah ni kena bagi. Ni ustaz ni ngajar usuluddin. Ustaz ni ngajar fiqh. Ustaz tu ngajar tasawuf. Ustaz ni ngajar tafsir. Nak bagi. Dulu tengok. Mik daripada apa? Mik daripada hikmat dan juga tauladan melalui Nabi Idris alaihissalam. Cara hidupnya. Allahu Rabbi. Ni semangat. Kalau kita dengar sejarah ni. Ngaji sekarang tu. Panas sekarang tu. Nah, ya kita nak pergi banyak lapis lah. Nah, banyak jalan. Bukan sejalan saja, selorong saja. Tak ada siapa. Nah, kita nak usaha lah. Nah, insyaAllah inilah. Dia panggil apa? Hikmat melalui Nabi Idris alaihissalam. Yang mana kita boleh ikut dalam sejarah. Masa pun nak habis dah. Kacau dia agak lebih biasa. Tu hikmah dan juga teladan. Nah, semangatnya Nabi Idris ni belajar dalam mata pelajaran ilmu. Dan Nabi Idris ni juga seorang Nabi yang banyak memiliki pengetahuan dan juga kemampuan. Nah, banyak ilmu, banyak bijak pandai pula. Allah juga menganugerahi Nabi Idris dengan kepandaian naik kuda serta cara berternaknya. Nah, Nabi Idris alaihissalam juga Allah Ta'ala bagi kebijakan dalam apa? Dengan kepandaian naik kuda. Orang naik kuda, kita tak nak naik kuda. Mak main naik kuda. Nah, kikir paling untuk dia lah. Orang tak pandai naik kuda, dia mak main. Nah, nyelopak dia jatuh gerbok-gerbok lah. Orang tak pandai naik kuda. Tapi Nabi Idris ni, Tuhan bagi kebijakan pandai. Nah, kepandaian naik kuda. Serta cara berternak. Pegang kuda pandai juga. Nabi Idris alaihissalam. Bijaknya ni. Pandai. Tak ada. Jarang mana orang kita pegang kuda? Ada tak? Jarang mana. Ada lek cara 4-5 ekor. Pegang. Tu pun pegang lepas. Orang pegang kuda ni payah nak oyak weh. Payah pada beruk. Kerah lagi. Kerah ni. Pulah. Yang pulahnya tua, yang muda. Kalau kerah. Naik petang. Nuh hak tua. Nyok upih dia. Kerah. Pandai. Tapi kuda ni nak hajar lekok kiri, lekok kanan, main tak pandai ke heret tajuk semata. Tu parit apa kata tu Nah, kuda. Habis tu Nabi Idris ni bijak tu bagi kebijakan naik kuda. Nah, tengok orang naik kuda, gudu. Lepas tu, bo nak lekok kanan dia heret belah kanan. Kuda lekok kanan. Bo nak lekok kiri, heret belah kiri. Nah, lepas tu kaki dia tu. Dia kocok kaki, kocok itu kaki, biar lari. Main tak kena cara cok lah. Kau lari kau tak pun lari derah tu. Kuda lari derah. Naik 100 kilo sejak jatuh. Yang menuluh lebih lah kita. Sebab tu kena belajar. Nabi Idris ni Allah Ta'ala bagi kebijakan. Pandai naik kuda, pandai pulak pegang kuda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu maklumat tentang dia panggil kebijakan Nabi Idris alaihissalam. Kita boleh ikuti hari ni dah. InsyaAllah mudah-mudahan. Nah, siapa yang saja terkait sebar, terkait share ni tu, nah kita boleh dengar. Tak kira lah dengar malam ni ke, dengar esok, dengar bila ke, boleh jadi. Nah, padomeh dalam ilmu kita. Kita boleh dengar kisah-kisah Nabi saat ni tu, kita boleh ambil maklumat yang kita banyak. Dah, alhamdulillah. Tu je lah tujuan kita ngajar ni, tak ada gapo dak lah. Nah, tujuannya satu nak sebar ilmu agama, dua nak sebar mata pelajaran. Nah, cara sebar Nabi tu macam mana tu di antaranya. Nah, Nabi Idris lagi lain pada bijak hak kuda tu ni,
Nabi Idris ni seorang Nabi yang rendah hati. Nah, Nabi Idris ni yang rendah hati. Nabi Idris tidak pernah sombong. Tak biasa sombong. Nah, dan sangat mencintai kebenaran. Hak mana benar memanglah Nabi Idris sokong. Nah, pasalnya hatinya dipenuhi dengan kebaikan dan juga kemuliaan. Tak ada biasa suka jahat ke orang, tak biasa suka jahat ke orang, tak biasa kata ke orang, tak biasa tuduh orang, tak biasa. Nah, nak buat orang sakit hati dia, tak biasa Nabi Idris alaihissalam. Allah, ni nak oyak di antaranya perangai hidup Nabi Idris alaihissalam. Nah, kecerdasan pula, kebijaksanaan dia, cerdas dia. Nah, waiplit patipan Nabi Idris ni, kepandaian dia, kegigihan dia serta kecintaannya terhadap kebenaran Nabi Idris, nah, tertuang di dalam Al-Quran. Nah, bijak Nabi Idris, pandai Nabi Idris, semua akhlak yang baik Nabi Idris ni Allah Ta'ala catat dalam Quran. Surah ke apa? Surah Maryam ayat 50 ni kita baca tadi. Wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Tu sebutlah Quran. Wahai Muhammad. Nah, ceritakanlah kisah-kisah Nabi Idris ni. Tu royak le Quran suruh Nabi kita cerita kisah Nabi Idris, biar orang dengar cara hidup Nabi Idris ni macam mana. Innahu kana siddiqan nabiyya. Nah, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran. Orang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi lagi. Siddiqan nabiyya, dan jadi seorang nabi, seorang pesuruh Tuhan. Nah, yang dapat beribadah pada Tuhan dan juga sebar dakwah Islam pula. Nah, engkau siapa mana? Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Engkau siapa? Allah Ta'ala akak dia naik ke tempat yang tinggi. Nah, tempat yang tinggi mana? Macam mana kita tahu tu lah. Allah Ta'ala akak ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah ni di antaranya ayat-ayat. Nah, dan diceritakan, nah, dalam ayat saat ni yang kita baca tu, yang Tuhan jelasnya. Nah, beliau suka tertunduk. Nabi Idris ni suka tertunduk, suka sujud. Nah, bahkan sentiasa menangis apabila mendengar ataupun dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepadanya. Dia dengar ayat suci, nangis ngalir air mata. Ni sikap Nabi Idris alaihissalam. Sikap seorang Nabi. Allah tawaduknya, ni akhlak yang gitu baik, gitu lalu. Nah, dia dengar Quran, dengar ayat-ayat Tuhan saat ni, sentiasa dia menangis. Nah, Allahu Rabbi, sentiasa tunduk, sentiasa sujud. Nah, mana kata banyak syukur, banyak sujud, banyak terima kasih, banyak terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sikap seorang Nabi, iaitu Nabi Idris alaihissalam. Nah, Nabi Idris juga seorang Nabi yang sangat berani. Nah, berani dia, tegak pendirian dia, dan juga sebagai orang yang banyak sabar. Tengok cukup. Selain daripada dia bijak dah, dia cerdas dah, waiplit patipan dia tak ada, orang lain tak ada makan dah daripada dia. Nah, Nabi Idris juga dikenal punya keberanian yang hebat. Oh, tak takut sikit abuk. Mari kalau hak benar. Nah, suta yang lecet mudah-mudah. Tak itu kat ni. Dah kat ni baru masuk. Nak sudah dah kat ni weh. Dekat ni tu baru masuk ustaz. Tak tahu tu ustaz nak ngajar ke ni. Tak gitu. Tak. Tu Nabi Idris alaihissalam. Orang yang sangat-sangat bijak, orang-orang yang sangat tegak dalam pendirian. Beliau sering mencapai kemenangan di peperangan, dan bahkan tak takut akan kematian. Biasa berlaku perang di masa Nabi Idris saat ni tu, hingga siapa dalam media perang tu tak kenal kata kemati. Marilah hak sebenar ni, perang ni hak sebenar untuk nak jaga agama Islam. Mati kan mati. Tu pendiri. Nah, laknat Israel tu. Pakai bagi Israel. Gitu. No, Israel laknatullah. Sebut janganlah. Nah, jangan sokong Israel. Jaga Palestin. Aduh, sudah. Dah. Gigi tu makan KFC pula.
KFC. Hayas mulai pun dak. Berat pakai KFC. Dak cara apa dah. Tu lah anak Israel buat ubak. Tak lagi macam tu, tak lagi. Pai merah tak gitu. Dengar adaannya tak? Oh, kita kotok Israel. Jangan sokong Israel. Bagi Israel makan habis, tak kira lah. Dengan muka tu, dengan muka ni. Mari habis. McDonald atau McDonald, KFC atau KFC. Habis ni je bagi dia. Makan sokong dia belakang. Itu tak ada sokong. Nah, tu pun buku tak beli. Pergi atas. Orang tak akal sama borang. Allahu Rabbi. Nah, insya-Allah kena je kau rian hai reu kwa ni. Keni ha Ustaz. Oh, insya-Allah boleh. Tu di antara ya dah. Tu nak ayat tu pendiri Nabi Idris alaihissalam. Nah, orang yang sangat-sangat berani dan juga hebat. Nah, hingga sampai dalam perang tak kenal kata mati. Oleh sebab itulah Nabi Idris diberi gelar kepada dia Asadul Asad. Dengan sebab bekai dia, dengan sebab dia mendiri tegak dalam kebenaran saat ni, orang gelar dia Asadul Asad. Nah, bapak segala bapak singo. Tu kecek mudah-mudah. Singo dari segala singo, kecek mudah-mudah. Bapak rimah atas rimah. Rimah ni bekai dah. Ni ada ketua rimah seorang lagi. Tu di antaranya sikap Nabi Idris alaihissalam. Kita kucing tu pun ngatiku takut. Orang kata mai dai lấy khoai lemat kau dai. Cái qada berat semaya. Astagfirullahalazim. Tapi bukan fak itu lah dok yak ke luar negeri lah duduk kau patulung kat lah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Itu pendiri Nabi Idris alaihissalam. Nah, Asadul Asad gelar dia. Bapak singo, bapak segala singo. Singo tu bekan dah. Dia jadi bapak singo pula. Singo-singo takut ke dia. Ada singo takut muka lain tak nak kecek dah. Tak gitu. Allahu Rabbi. Nabi Idris saat ni selama dia berdakwah, Nabi Idris selalu mengajarkan ke kaum dia dengan penuh kesabaran dan juga semangat agar umat dia saat ni sentiasa mau mengerjakan solat dan juga zakat dan juga puasa. Dia mengajar umat dia, makna kata pada masa tu boleh jadi ada dah semaya. Tak semaya tak disyariatkan 5 waktu macam ni lah. Boleh jadi masa tu tak ada dah semaya. Ada dah puasa memang ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Umat dulu ada dah puasa. Lu tak pelik lah lu puasa. Semaya pun lebih kurang lah. Semaya pun boleh jadi ada tu, semaya tak ada macam 5 waktu semacam ni. Ada waktu tertentu ke macam mana tu Allah Subhanahu wa taala alam. Tengok siapa? Allah Subhanahu wa taala jelas lagi dalam surah Anbiya ayat yang ke-85. Suratul Anbiya ayat 85. Macam mana Tuhan sebut dalam surah Anbiya ayat 85. Satu ayat ni Allah Taala bicara kepada Nabi Idris alaihissalam. Tuhan kata gapo dalam Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Ismail wa Idris wa dzal kifl kullum minas sabirin. Tuhan royak. Tuhan royak gapo? Wa Ismail wa Idris wa dzal kifli. Dan ingatlah kisah Nabi Ismail, ingatlah kisah Nabi Idris, dan ingatlah kisah Nabi Zulkifli. Kullum minas sabirin. Mereka semuanya termasuk orang-orang yang sabar. Tak sabar kan? Tengok tak? Jadi tempat tupu segala-galanya umat ni. Allahu Rabbi. Dengan penuh segala-galanya. Kullum minas sabirin. Semua mereka itu masuk dalam orang yang sabar. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Tu Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli. Tuhan catat dalam Quran khas pula untuk dia. Allahu Rabbi, besarnya di antaranya. Kisah Nabi Idris yang kita boleh ikuti hari ni. Mudah-mudahan boleh jadi teladan pada kita. Bukan saja daklah kita dengar tu, we ada semangat juga kita buat ilmu-ilmu, kita buat gapo-gapo pada dunia ni, we ada semangat. Ustaz Perung ni pekin ni
Nah, mokhah. Mana pula ni? Pakai puluk mana pula ni? Puluk banyak sangat. Ha. Alhamdulillah. Itu di antara dah yang Tuhan royak dalam Quran, dalam surah Anbiya ayat yang ke-85 sampai 80 ni. Siapa ada sejak setengah weh. Nah, kisah tak habis lagi ni. Ada banyak perkara lagi nak royak. Sama malam esok pula Nah, episod yang kedua dah. Nah, bertindak tegas. Kita sama lagi minggu depan. InsyaAllah. Bapu puluk. Puluk biar tu. Bapu ni puluk Kak Amar. Serupa dah Kak Amar weh. InsyaAllah. Kalau tak ada urusan ke apa. Nah, puluk Kak Amar ke puluk Yasin. Dua tu puluk bapu. Kena sapa belakang tu. Tak gitu. Astaghfirullahalazim. Bawa klik ni tak ada apa. Apalah kita sapa lagi. Nah, kita pakai puluk online boleh tak? Ada masalah apa? Dah insya-Allah. Bismillah. Pรุ่งนี้เขาสอนไหมซะ insya-Allah เช้า Pas subuh esok insya-Allah. Pagi tadi kata nak mula ngajar juga. Lepas maya tak pala. Right? Tak gitu. Astaghfirullahalazim. Mohon terpuluk Yasin insya-Allah. Esok ni tengoklah banyak tempat esok tu kena rekal lagi berhabis. Akhir dia hak jai esok tu ada urusan. Allah Rabbi insya-Allah. Allah dah. Macam mana tik 2 minggu lepas tak ada ngajar kesik juga dah. Tak ada kesik orang lain ngajar benar-benar tak ada gapo lah. Alhamdulillah mujur kita boleh ikuti jarah-jarah dah. InsyaAllah kita sambung pula. Kita sambung minggu depan pula lah. Di antaranya kisah-kisah Anbiya macam ni. Kita boleh sambung pula minggu depan. Hari ni kita boleh ikuti sakut pada dengan kisah Nabi Idris alaihissalam. Tak habis lagi. Kita royak lagi kisah-kisah. Ada lagi benda-benda yang berlakunya. Dan juga Nabi Idris ni macam mana. Akhir dia ni Allah Ta'ala akid naik ke tempat tinggi. Lepas tu dia tetap dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Idris tak ni tetap dalam syurga. Hingga sampai Nabi pergi Isra Mi'raj tu jumpa dengan Nabi Idris. Macam mana insya-Allah kita lihat kisah dia sakut paut dengan Allah Ta'ala akad dan tempat tinggi. Saat ni kita sepitas lalu je lah. Alhamdulillah. Ada soalan gapo nak tanya? Penonton kita ada gapo yang nak kongsi sama lagi? Boleh kita tarik masuk lah. Terima kasih lah hak bakat-bakat share tu. Kerana duk niat lagi Mekah baru klik barang dulu ni tak. Niat pergi baru ni kata nak ngajar sana, wak pergi dengan telefon, wak pergi dengan kaki mai, wak pergi dengan kitab atau nak ngajar sana. Tapi masa yo tekah 4 jam ya Allah. Berat tubuh nak ngajar. Lalu tak ada ngajar dak lah. Tak ada. Alhamdulillah insya-Allah. เสียดายจริงๆค่ะอุตส่าห์กำลังตั้งใจเรียนเลยต้องต่อใหม่ภายหลังวันหลังต่อhabis masa dah panjang lu ni pukul 10 dah ni. Kita pun nak tidur. Kita ni bukan enjin. Kita ni bukan enjin, bukan robot, bukan kelen dak. Boleh berang sama kita nak berehat juga. Tak lalu tu. Alhamdulillah. Tersambung. Malam esok ni insya-Allah. Kita akan royak gapo malam esok ni. Malam esok tak ada rumah juga ni. Show Ustaz Mayuก็ดูไลฟ์สดตลอดที่ทำอุมเราะห์ tak ada live dak lah masuk di sana tu balik ke tu buat video banyak-banyak ya tu tak ada. Syekh buat witi lama. Tasbih Ustaz. Nak maya tasbih pula. Tak ada nak oyak ni. Nak oyak tasbih biar ni tak ada lah. Ya kena boleh 300 ni belum tasbih tu. Tak ada nak oyak. Nanti pagi esok lah kita selim masuk dah. Nak maya tasbih. Boleh yang ada masalah. Tapi masa tak ada nak oyak ni kerana panjang masa dia dah. Tasbih ni nak oyak. Ya banyak 15 laka tu. 15 kok tu 15 kok ni 15 tasbih dia tu. Rokok di tidak sujud antara dua sujud ada tasbih belaka. Alhamdulillah. Nuriyah kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mama Yahya. Apa khabar Mama Yah weh? Sehat baik dah. Moga-moga sehat semua dah. มีสอนใหม่เช้าพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์มีสอนไหมเช้าพรุ่งนี้มีสอนครับพ
พรุ่งนี้จะเริ่มการตายามุมนะkita kecek bab tayamum lagi baru ni bab air bukan tayamum bab air lupa lah. Nah kita masuk bab air pula Isa dah. Air ada berapa bahagi, mana air mutlaq, mana air musta'mal, nah mana air musyammash, nah mana air, nah air ada banyak air dah bagi. Nah air tu air mutlaq biasa mana, air musta'mal biasa mana, nah lepas tu air musyammash tu biasa mana, berapa bahagi air ada, air dua kolah tu banyak mana nanti insya-Allah. Nah, pagi esok kita sambung. Kalau tak letih kat mana pun, nah kita boleh ikutilah. Habis kurang lebih pukul 9 kita mula dah. Nah, pukul 9 lepas subuh tu, nah sudah dah lah. Subuh tu kita semaya sudah pada pukul 5.40 kita sudah dah semaya. Nah, kita boleh sambung bab ilmu fiqh dah pagi-pagi sakut pada dengan bab bahagi air dah. Alhamdulillah. Itulah antaranya hari ni. Maka tocak ต่อจากน้ำ2คนlah insya-Allah ya betul. Nah kita sambung air 2 kolah dah. Nah air 2 kolah ni berapa liter? Lagi cek mudah-mudah bang ni duk tanya tu dah. Insya-Allah kita ke royak. Alhamdulillah, terima kasih semualah yang ikuti. Nah, saya Chair Ustaz nak pergi Mekah Madinah Ratik. Insya-Allah Tuhan murah rezeki. Tuhan boleh jemput kita boleh pergi buat haji, boleh pergi buat umrah sekali seumur hidup lagi. Insya-Allah dah memayah. Nah, alhamdulillah. เสียดายมากค่ะไว้ดูย้อนหลังนะคะอินชาอัลลอฮ์boleh ada masalah. Kak Wisale pun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan pukul 10 ni kita pun nah, suara pun tak ada klikkan dia lagi ke sebenarnya suara pun duk serak-serak lagi. Nah, umrah รอบที่ 2 วันที่เท่าไหร่อุสตาวันที่22พฤศจิกายนเนี่ยจะไปกุดุสนะครับวันที่12พฤศจิกายนนี่จะมี2กรุ๊ปด้วยกันเดี๋ยวจะมีกรุ๊ปไปอักซอนะครับไปกุดุสคำว่าอักซอนี่ต้องเข้าใจนะบางคนไม่เข้าใจว่าอักซอนี่เข้าได้ไหมเข้าได้ครับอักซอนี่เปิดปกตินะมัสยิดอักซอฟิลิสตีนเนี่ยเข้าได้ปกติสถานที่เกิดเหตุก็คือสถานที่อัลกอซะนะครับฉนวนกาซาก็ห่างจากอักซอประมาณ600กิโลอีกมีประมาณ600กิโลในตัวกิโลกี่duk di Kuduh nak pergi di Gaza tu sekitar dalam 100 kilo lagi jauh lah. Tapi di Kuduh ni tak ada berlaku gapo, dia buka 2000 ringgit sehari boleh masuk. Nah insya-Allah kita pun kena minta visa tu masuk bukan pergi hang Jeddah gitu. Kena minta visa apa Israel punya anumat tu bukan orang Palestin anumat. Ni lah noyak tu. Mungkin dengan sebab ni sebagai muqaddimah dia bagi muqaddimah nak timbul Imam Mahdi boleh jadi. Nah sebab Kudus saat ni Palestin saat ni akan di bawah teraju Islam semula. Nah maka pada masa tu mungkin Imam Mahdi yang turun mari jadi pemimpin. Maka dia Imam Mahdi nak mari ni tak lama dah lah. Nah ni kita kena cadang lah. Nanti malam Ahad ni kita kecek bab. Nah malam Sabtu kita kecek bab fitnah akhir zaman. Nah gapo yang berlaku sekarang, apa yang Nabi sebut berlaku dan juga Konstantiniyah akan buka dengan kelimah Islam dan juga Kudus di bawah tangan Islam semula. Pada masa tu di bawah perintah Imam Mahdi, Nabi Isa sendiri pun akan semaya jadi makmum di belakang Imam Mahdi. Imam Mahdi pun anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismi Nabi kata nama sepengen namaku, bin pun bin aku juga. Nama Muhammad bin Abdullah juga. Ni boleh jadilah pusing-pusing yang Nabi letak dalam hadis Nabi semua alamat fitnah akhir zaman ni sudah timbul dan ini sebagai boleh jadi pitu mukaddimah. Nah, hingga sampai berita tu marang lah. Dua orang Israel tu, dua orang tua Israel Tino, dua orang tu kena pergi di Hamas. Nah, kena pergi di Hamas jadi tuan perakan, tapi bawa Hamas lepas mari tu baik sebar berita hari ni. Kata hamba ni geduk dalam tanah sungguh dengan Hamas. Ya tu Hamas cara molek hamba ni ada nyakit Hamas bagi ubat lebih pada hamba dah memang hospital lagi. Ni orang Israel, orang Yahudi ni kena ingat. Lepas tu gapo Hamas makan, hamba makan boleh makan sepengah Hamas makan tu juga. Ni nak oyak atau Tuhan nak buka. Hari ni berita luar negeri tak ada sebar buku lain. Sebar buku ni kebaik ke Hamas ni. Jadi berita hak Israel je lah. Berita CIA sendiri, berita CIA banyak sanad lah. Lebih-lebih lagi berita Thai tu. Berita Thai ke apa hak loko je ija tu. Tu bahong nombor 1. Bahong nombor 1 tu. Tengok. Boh tuduh Hamas gitu gini. Sedekah Hamas ni. Nah, bukan teroris ke apa dak, dia nak jaga bumi Palestin. Nah, kita menakut baik. Nah, lalu kita doa yalah.
Allahumma ansuril muslimina fi Filastin wa fil Gazzah wa fi kulli makan. Doa je kita. Kita takut mati kita. So kan nak pergi perang, nak pergi umrah Palestin pun takut riuh lah ni. Tak boleh masuk. Duduk perang. La ilah. Ambo tak pergi, duduk perang lagi buat penama. Tak ada perang ke apa kita boleh pergi ke. Ambil tu lah. Kalau dengar berita siap belah, otak kita ni pelangang habis. Pelangang. Kena tipu dengan siap. Siap faham berita. Kerana berita siap agensi yang beli di Israel. Dia beli di Israel, dia beli di orang Yahudi. Dia tak ada beli Al Jazeera. Kita kena Al Jazeera suku. Al Jazeera tu berita hak tengah sekali. Tak ada dah berita lain nak banding dah ni. Sebab tu kalau kita tengok berita, kalau kita dengar hak dia sebelah kacau. Takut tak boleh masuk esok. Tak boleh masuk Palestin. Menakut apa? Suruh pergi ziarah pun takut juga. So kata pergi perang. Tak gitu. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah lah. Itulah saja hari ni. Kita boleh kongsi sama. Nah, Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita boleh sama di bumi haram. Nah, Allahumma rizukna ziyaratul haramain syarif. Itu jangan lupa doa dah. Nah, dalam mayat kita tu baca doa kunut nazilah katik lah. Nah, baca doa kunut nazilah. Lepas tu baca doa untuk adik kakak kita di bumi Gazzah katik. Allahumma ansuril muslimina fi Gazzah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah umat Islam kami di bumi Gazzah, ya Allah. Wa fi baladina haza, ya Allah, tolonglah umat Islam kami di bumi kami ni, ya Allah, bumi Fatani ni. Nah, wa fi Palestin, ya Allah, tolonglah umat Islam kami di bumi Palestin. Wa fi kulli makan, semua bumi yang ada orang Islam, ya Allah, tolonglah. Tu jangan lupa doa dah. InsyaAllah. Itulah. Hari ni rasanya cukup dulu. Nah, kalau kasar bahasa salah silap, tu minta maaf lah kejahilan saya lah tu. Nah, ada pun hak mana hak baik, hak mana kita dengar jadi manfaat untuk kita sama-sama. Itu memang hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dah. Maka hari ni rasa cukup dululah dengan lafaz yang mulia. Nah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rizqna ziyaratal haramain syarifain.